Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا ما بقي من رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah, petang ini insya-Allah hari ini barangkali hari yang terakhir untuk bulan Ramadan tahun ini, dan insya-Allah esok kita akan menyambut Aidil Fitri ataupun Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan puasa, amalan qiyamul lail, amalan tarawih, membaca al-Quran, sedekah dan seluruh amalan kebaikan yang kita lakukan pada Ramadan tahun ini dan yang berbaki beberapa jam lagi daripada sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita untuk tahun akan datang dan seterusnya bersama dengan bulan yang penuh dengan pemberian, yang penuh dengan pahala dan ganjaran serta jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita akan berhari raya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan berkesinambungan untuk kita lakukan pada bulan yang akan datang insya-Allah malam ini, bulan baru pula, iaitu bulan Syawal. Dan malam ini adalah malam hari raya. Kita akan bicarakan insya-Allah sepanjang 1 jam ini apakah amalan-amalan yang patut dan wajar kita isi untuk dua keadaan. Satu, amalan pada malam hari raya insya-Allah malam ini, dan pagi hari raya, pagi esoknya. Mudah-mudahan semuanya menjadi jalan untuk kita dikurniakan sebanyak-banyaknya ganjaran dan sesempurna ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, jangan sampai waktu-waktu yang penuh dengan keberkatan sebegini dilalui tanpa mengisinya dengan sesuatu yang memberi kebaikan selepas kematian kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicarakan dahulu amalan malam hari raya. Pertama sekali, sunat menghidupkan malam hari raya, dan kita bicarakan hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Fitri, dan termasuk juga Aidil Adha. Jadi sunat, bila sunat, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu, buat sesuatu dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mengikut pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar, i'lam, ketahuilah, annahu yustahabbu ihya'u laylatil aidain fi dzikrillahi ta'ala wassalah. Ketahuilah bahawa mustahab, sunat menghidupkan kedua malam hari raya dengan mengingati Allah Azza wa Jalla dan salat, wa ghairihima minat ta'at, dan selain daripada keduanya daripada ketaatan-ketaatan
lil hadithil waridi fi dhalik, kerana hadis yang ada datang daripada Nabi tentang perkara itu. Apa dia hadisnya? Nabi SAW menyebutkan, man ahya lailatal Eid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Sesiapa yang menghidupkan dua malam hari raya puasa dan hari raya haji, hatinya tidak akan mati di ketika nanti hati-hati mati. Itu tanda nanti di hari kiamat orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah akan mendapat kurniaan daripada Allah. Itu tandanya hatinya tidak mati dan dia mendapat husnul khatimah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, man qama lailatai aidain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sesiapa yang menghidupkan, membangunkan dua malam hari raya kerana Allah dan mengharapkan ganjaran daripadanya, hatinya tidak akan mati di ketika nanti hati-hati akan mati. Hakadha jaa fi riwayat Syafi'i wa Ibn Majah. Beginilah riwayat yang datang daripada Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Majah. Wa huwa hadithun dhaif. Itulah hadis ini hadis dhaif. Rawainahu min riwayati Abi Umamah marfu'an wa mauqufan. Dan kami, kata Imam An-Nawawi, meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili secara marfu' bersambung kepada Nabi, dan secara mauquf terhenti pada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili. Wa kilahuma dhaif, dan kedua-duanya hadis yang kita bacakan tadi dhaif. Lakin akan tetapi ahadithul fadail yutasamahu fiha kama qaddamnahu fi awal al-kitab. Akan tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat-fadilat amal itu ditasamuhkan. Maksud kata dilebih kurangkan, boleh dipakai, boleh diterima, seperti mana yang telah kami jelaskan di awal kitab, iaitu kitab Al-Imam An-Nawawi, iaitu kitab Al-Adhkar yang sangat barakah itu. Ini muqaddimah yang ada di dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan tentang boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Bolehlah tuan-tuan dan puan rujuk nanti bagaimana perbahasan seorang ahli hadis yang terkemuka, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi hadis tentang menghidupkan malam kedua hari raya ini dhaif statusnya, tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain dan boleh diamalkan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir, beliau mengatakan, rawal Khallalu fi kitab fadli Rajabin lahu. Al-Khallal menyebutkan di dalam kitab Fadilat Rajab yang ditulis olehnya min tariqi Khalid bin Ma'dan, daripada jalan Khalid ibn Ma'dan, seorang tabi'in. Qala, dia mengatakan, khamsu layalin fi sanah, ada 5 malam dalam satu tahun, man wadhaba alaihinna, sesiapa yang melaziminya, raja'a thawabihinna, mengharapkan pahala daripada 5 malam ini, wa tasdiqan bi wa'dihinna, dan membenarkan janji-janji pemberian Allah dalam 5 malam ini, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Apa dia 5 malam ini? Awwalu lailatin min Rajabin, malam pertama di bulan Ramadan, yaqumu lailaha wa yasumu naharaha, iaitu malamnya itu dibangunkan dengan amalan-amalan kebaikan dan berpuasa pada esok harinya itu. Maksudnya kalau malam ini contohnya malam 1 Rajab, malam ini dibangunkan malam itu, dan esok 1 Rajab sunat berpuasa. Wa Lailatul Fitri, malam Aidil Fitri, wa Lailatul Adha, malam hari raya Kurban, wa Lailatul Ashura, malam Ashura, wa Lailatul Nisfi Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Rawal Khatib fi Ghunyatil Multamis bi isnadi ila Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Ghunyatul Multamis,
dengan sanad yang bersambung kepada Sayyidina Khamisul Khalifah, Khalifah yang ke-5, iaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, annahu kataba ila Adi ibn Artah. Beliau menulis surat ataupun sesuatu kepada Adi ibn Artah, dan dalam tulisan beliau disebutkan alaika bi arba'i layalin fi sanah, hendaklah kamu memperhatikan sungguh-sungguh ada 4 malam dalam satu tahun. Fa innallaha yafrughu fihinna rahmah, Allah Azza wa Jalla menurunkan dalam 4 malam ini rahmat-rahmatnya. Pertama, awwali lailatin min Rajabin, malam pertama di bulan Rajab, wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfi Sya'ban, wa lailatul fitri, malam Aidil Fitri, insya-Allah malam ini, wa lailatin nahar, dan dan malam nahar, iaitu malam Aidil Adha, malam raya haji. Baik, ittifaq 4 mazhab sunat menghidupkan kedua malam hari raya ini menjadi ittifaq 4 mazhab. Kita sebutkan mazhab Hanafi, antara yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Nujaim dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq, oleh juga Syekh Mulla Khasru dalam kitabnya Durarul Hikam, disebut juga di dalam syarah Al-Haskafi, dan Al-Imam Ibnu Abidin menyebutkan dalam hasyiahnya. Dalam mazhab Maliki, Al-Imam Ibnul Hajj menyebutkan di dalam kitabnya Al-Madkhal, juga disebut di dalam kitab At-Taj wal Iklil, Mawahibul Jalil, Fawakih Ad-Dawani, dan Hasyiah Ad-Dusuqi. Kalau mazhab kita Asy-Syafi'i banyak sekali, sekadar menyebut beberapa sahaja. Imam Syafi'i sendiri menyebutkan tentang sunatnya membangunkan malam kedua hari raya ini dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam 2 kitabnya Al-Majmu' dengan Rawdatul Talibin. Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir menyebutkan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, dan Al-Imam Al-Qalyubi menyebutkan dalam hasyiahnya, iaitu Hasyiyatan Qalyubi wa Umairah. Dalam mazhab Hambali, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan tentang sunatnya menghidupkan kedua malam hari raya ini dalam kitabnya yang terkenal Lataiful Ma'arif. Al-Imam Al-Buhuti dalam kitabnya Kasyaful Qina', Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Ghadha'ul Albab, dan Syekh Ibn Taymiyah juga menyebutkan dalam 2 kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra dan Majmu' Fatawa. Yang dikatakan qadar menghidupkan malam ini macam mana? Al-Imam Nawawi menyebutkan wa ikhtalafa al-ulama fil qadri alladhi yahsulu bihi al-ihya. Para ulama khilaf yang dikatakan banyak mana tu qadar mana menghidupkan malam kedua hari raya ini yang dikatakan telah mendapat fadilatnya. Khilaf ulama. Fal azhar annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil lail. Yang azhar, pendapat yang lebih jelas, lebih kuat, menunjukkan bahawa menghidupkannya lebih banyak daripada malam. Maksudnya malam tu banyak malam dihidupkan, walaupun mungkin ada yang tidak dihidupkan. Waqil, dikatakan juga ada pendapat yahsulu bisa'atin, ya walaupun sedikit, dengan hitungan mungkin 1 jam sahaja, yang penting menghidupkannya itu waktu malam bukan siang, maka mendapat ganjaran menghidupkan malamnya itu. Para ulama yang lain khilaf. Ada yang mengatakan sekurang-kurangnya dia menghidupkannya itu dengan 1, solat isyak berjamaah, dan dia berazam untuk solat subuh berjamaah esok harinya. Nah, kalau dah solat isyak berjamaah dan ada niat esok nak bangun solat berjamaah subuh, pun sudah dikira menghidupkan malam itu. Pendapat yang lain mengatakan sekurang-kurangnya solat isyak dan sekali dengan solat subuh berjamaah. Nah, apa yang harus kita lakukan pada malam hari raya ini? Pertama sekali, selesaikan urusan zakat fitrah. Kalau tak selesai lagi, selesaikan dengan segera. Alhamdulillah, di waktu PKP sebegini sudah ada jalan melalui online, tapi lebih bagus kalau kita pergi jumpa dengan amil, lebih terasa. Sebab walaupun waktu yang paling afdal membayarnya adalah pada pagi hari raya tu, tapi takut amil yang bertugas sibuk untuk mungkin mengimami solat hari raya lagi,
dan sebagainya. Jadi malam tu diselesaikan. Yang kedua, mandi. Kenapa mandi? Supaya segar badan. Malam ni lepas kita buka puasa nanti, mandi dulu. Kalau kita dah solat maghrib lah, kalau belum elok solat maghrib dulu. Kemudian kita mandi. Takbir dulu kemudian mandi. Untuk badan jadi segar, boleh bertahan untuk malam ini, membangunkannya, kalau boleh tidak tidur. Yang ketiga, menghidupkan malam hari raya dengan amal ibadah. Usahakan tidak tidur pada malam ini dan isikan dengan apapun amalan soleh yang kita bicarakan ini untuk dapat kita jadikan panduan. Apa antaranya? Pertama sekali, solat sunat qabliyah dan ba'diyah maghrib, jangan tinggalkan. Yang kedua, solat maghrib dan selesaikan wirid-wirid selepas itu yang disebut sebagai al-awrad al-madaniyah, wirid-wirid Madinah, sebab Syekh Ahmad Al-Qushashi yang menyusun kitab ini ataupun wirid ini tinggal di Madinah. Ataupun yang disebut dengan al-awrad al-Qushashiyah, sebab yang menyusunnya adalah Syekh Ahmad Al-Qushashi. Jadi hadirin, selesaikan wirid-wirid ini daripada mula sampai akhir, sampai kalau boleh ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi, sampai habis. Sebab di dalamnya terdapat tasbih, tahmid, takbir, salawat, pujian, doa dan sebagainya. Ini juga dalam rangka untuk kita hidupkan malam ini dengan zikrullah. Yang ketiga, bertakbir. Jangan tidak takbir, sebab takbir ini adalah syiar dan sunnah yang sangat agung, sehingga Allah menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, maksudnya takbir, supaya kamu bersyukur. Itu tanda bersyukur ialah bertakbir. Bertakbir dengan suara yang nyaring untuk orang lelaki, yang perempuan untuk suaranya rendah sahaja. Dan waktu di mana pun kita berada, di rumah, di masjid, di surau, di jalan raya, mungkin ada yang beli-beli barang lagi di pasar dan sebagainya, juga bertakbir. Waktu takbirnya ada dua. Satu, untuk takbir hari raya kita ni, Aidilfitri ini, bermula daripada maghrib hari ini berterusan sampai sebelum imam mendirikan solat sunat hari raya Aidilfitri. Lepas itu tidak ada lagi takbir. Itu namanya takbir mursal. Dia beza dengan solat dengan hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha bermula daripada maghrib malam raya itu sampai ke asar waktu hari tasyriq 13 hari bulan itu. Baik. Yang ke seterusnya, solat sunat awabin 6 rakaat. Jangan tinggalkan hadirin dalam malam ini juga setiap malam, sebab pahalanya seperti kita diterima Allah melakukan ibadah 12 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu' udilna lahu bi ibadati 12 sanah." Sesiapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat dan tidak diselangi ia dengan ucapan perkataan yang tidak elok, samalah pahalanya dengan beribadat 12 tahun. Ya Allah, siapa tak mahu hadirin? Setiap hari kita dapat pahala 12 tahun. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmizi. Bayangkan, ini rahsia panjang umur. Katalah malam ni kita buat. Umur kita sekarang katalah 40 tahun. Bermakna malam ini umur kita menjadi 52 tahun. Malam esok buat lagi, umur kita seolah menjadi 64 tahun. Campur 12, campur 12, campur 12. Ya Allah, ini mengubatkan kerinduan kita dengan Lailatul Qadar. Jadi setiap malam kita dapat pahala sebegitu. Seterusnya, solat qabliyah dan ba'diyah Isya. Kemudian solat Isya secara berjamaah. Sebab ada hadis menyebutkan, dalam Nabi menyebutkan, man sallal isya fi jama'atin, siapa yang solat Isya secara berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail,
dia seolah-olah mendapat pahala mendirikan solat sehingga separuh malam. Umpamanya dia solat sunat lepas maghrib tu 2 rakaat, salam angkat lagi 2 rakaat, salam angkat lagi, berterusan sampai pukul 12 ataupun sampai tengah malam. Itu pahala orang yang solat isyak berjamaah, jangan tinggalkan. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Siapa yang solat subuh esok harinya berjamaah juga setiap hari, maka seolah-olah dia dapat pahala mengerjakan sepenuh malam dengan sembahyang sunat. Bayangkan, walaupun kita tidur tapi dapat solat subuh berjamaah. Allah. Kalau dalam bulan Ramadan macam kita sekarang ni, lagilah masya-Allah pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin, tolong jangan tinggalkan solat berjamaah 2, iaitu isyak dan subuh. Katalah kita solat isyak bersama dengan keluarga ataupun dengan ahli jamaah di surau masjid. Balik rumah mata mengantuk pukul 10.30 tidur dah umpamanya. Kita malam itu dianggap seolah-olah tidak tidur, tetapi mengerjakan 2 rakaat berterusan, 2 rakaat dan lagi 2 rakaat dan 2 rakaat dan 2 rakaat sampai daripada maghrib sampai pukul 12, ambil mudah-mudah. Siapa yang solat subuh berjamaah lagi special. Seolah-olah sambung lagi daripada 12, sambung 2 rakaat, salam 2 rakaat sampai subuh. Ya Allah, setiap malam kita dapat pahala ni. Hadirin, azam setelah kita dengar hadis ini, kalau mungkin baru dengar hari ini, berazam sampai bila-bila. Dan siapa yang sudah mengamalkannya, mudah-mudahan istiqamah, ikhlas dan diberikan oleh Allah kurniaan bersungguh dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berwirid macam biasa. Solat sunat 4 rakaat selepas solat isyak jangan ditinggalkan. Ini mengubatkan kerinduan kita dengan Lailatul Qadar. Sebab Nabi menyebutkan pahalanya sama dengan mengerjakan 4 rakaat ini dalam malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qutubil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad, beliau menyebutkan dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah bahawa 1 rakaat sunat baik fardu kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar sama dengan 30 rakaat. 30,000 rakaat untuk 1 rakaat. Kalau 4 jadi berapa? Darab dengan 30,000. 30,000 bermakna 1 rakaat kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. Bermakna 4 rakaat 120,000 rakaat. Hadirin, kita akan dapat pahala ini setiap malam. Ya Allah, kurniaan Allah kepada kita ini sangat banyak sekali. Untung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga al-Imam Al-Busiri menyebutkan busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Satu kegembiraan, pertolongan daripada Allah yang tidak mungkin dikalahkan ketika Allah memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akramir rusuli, rasul yang paling mulia, kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang paling mulia, alhamdulillah. Kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin", sesiapa yang solat isyak berjamaah, wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja min al-masjid, dan solat lagi 4 rakaat selepas itu sebelum keluar daripada masjid, kana ka'idli lailatul qadri, maka samalah nilainya solat pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Hadis yang lain, hadis yang ini menyebutkan solat isyak berjamaah, hadis lain tak mutlak, tak semestinya solat isyak berjamaah, ya. Sembahyang isyak yang penting. Ketika lain Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-isya, 4 rakaat sebelum zuhur sama pahalanya seperti melakukannya selepas isyak. 4 rakaat sebelum zuhur pun jangan tinggalkan, pahalanya sama. Wa arba'un ba'da al-isya ka'idlihinna min lailatul qadar.
dan 4 rakaat selepas Isyak, pahalanya sama dengan mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah tahu dua solat sunat ni jangan tinggal. Satu, 4 rakaat sebelum Zuhur. Yang kedua, 4 rakaat selepas Isyak. Baik. Macam mana cara mengerjakannya? Ulama berpendapat, ada 2 pendapat. Yang 4 rakaat selepas solat Isyak ini, itu 4 rakaat solid, tak ada kena-mengena dengan ba'diyah. Maksudnya ni memang kena 4 rakaat itu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan termasuk ba'diyahnya itu, dan termasuk apapun solat 4 rakaat selepas Isyak itu. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan ini bermakna solat tarawih itu termasuk juga. Nah, walaupun lepas Isyak, nah, kita tak solat sunat ini, nah, tetapi kita kan solat sunat tarawih 20 rakaat, termasuk juga yang 4 itu. Alhamdulillah. Nah, baik. Apa lagi yang harus kita isikan? Kata ulama, membaca Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran hadirin sebanyak-banyaknya. Paling kurang Ayatul Kursi. Sebab ada riwayat menyebut, ada disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Quddus, iaitu kitab Kanzun Najah wa Surur, disebutkan ada riwayat daripada Nabi mengatakan, untuk aku membaca Ayatul Kursi pada malam Lailatul Qadar itu disukai oleh Nabi daripada mengkhatamkan Al-Quran. Ni nak tunjukkan pahala. Maksudnya membaca Ayatul Kursi pada malam Lailatul Qadar itu seolah-olah seperti mengkhatamkan satu Al-Quran. Jadi kita mengambil semangat itu, kita baca juga Ayatul Kursi 10 kali ke, atau 40 kali ke, paling bagus 100 kali pada malam ini, malam hari raya ini. Surah Yasin dibaca sekali, sebab ada hadis yang menyebutkan membacanya sekali seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Surah Az-Zalzalah paling kurang dibaca 2 kali, sebab ada hadis menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Sekali membacanya seumpama membaca 1/2 Quran, jadi baca 2 kali. Membaca surah Al-Kafirun paling kurang 4 kali, kerana hadis menyebutkan qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali membaca qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Quran, dibaca 4 kali. Kemudian dibaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kerana hadis sekali membacanya itu seolah-olah membaca 1/3 Al-Quran. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Membaca sekali qul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 Al-Quran. Ini paling minimum. Nah, diingat tadi apa dia? Ayatul Kursi paling minimum 10 kali, Yasin sekali, Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali, dan Ikhlas 3 kali. Paling kurang, lebih banyak lebih bagus. Kemudian jangan lupa berdoa. Al-Imam Syafi'i mengatakan balaghana annahu kana yuqal, telah sampai pada kami dikatakan, inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Doa itu dimakbulkan oleh Allah dalam 5 malam. Fi lailatul Jum'ah, pada malam Jumaat, wa lailatul Adha, malam hari raya Aidil Adha, wa lailatul Fitri, malam hari raya Aidil Fitri. Alhamdulillah, insya-Allah malam ini, wa awwali lailatin min Rajabin, awal malam 1 Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tolong diingat ketika berdoa 6 perkara. Pertama sekali memuji Allah, sebab itu kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersalawat, wassalatu wassalamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan tabi'in. Kemudian beristighfar dulu dalam doa tu, Allahumma ighfir lana dhunubana, ataupun rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya. Doa istighfar dahulu, barulah kita mohon doa dengan bahasa Arab baik, bahasa Melayu baik, bahasa apapun. Kemudian dalam doa-doa tu sebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Karim. Doa sebut, sebab Allah suka disebut nama-nama Allah yang indah itu, sesuai dengan doa yang kita pohon.
dan tutup doa dengan salawat. Sebab hadis menyebut doa yang tidak dibuka dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, itu akan berada di antara langit dan bumi. Kita berhenti seketika, insya-Allah kita akan sebutkan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang kalau boleh kita khatamkan seperti panduan yang diberikan oleh para alim ulama dengan bilangan-bilangan yang tertentu, insya-Allah selepas ini. Hadza wabillahi taufiq. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sedikit panduan untuk menunaikan solat sunat hari raya Aidilfitri. Jika kita menjadi imam, lafaz niatnya ialah usalli sunnata Aidilfitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Jika kita jadi makmum, usalli sunnata Aidilfitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jika kita solat seorang diri, usalli sunnata Aidilfitri raka'ataini lillahi ta'ala. Barulah kita takbir, Allahu Akbar. Selepas itu dibaca doa iftitah. Kemudian barulah kita bertakbir 7 kali untuk rakaat yang pertama dan diiringi dengan 6 kali tasbih. Umpama Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, Allahu Akbar, tidak perlu lagi bertasbih, perlu sahaja membaca suratul Fatihah. Sunnah diperlahankan ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir suratul Fatihah. Untuk surah, boleh memilih dengan 3 set surah ataupun 3 cara. Yang pertama, rakaat pertama membaca surah Al-Ghashiyah, dan yang kedua membaca surah Al-A'la. Yang kedua, boleh memilih rakaat yang pertama membaca surah Qaf, dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar. Kalau tak hafaz keempat-empat surah tadi, bolehlah memilih rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun,
Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Terpulang ada satu yang kita hafaz. Dan solat seperti biasa. Untuk rakaat yang kedua, apabila kita bangkit daripada sujud dan kita bertakbir intiqalat, umpamanya kita bangkit dan Allahu Akbar. Takbir intiqalat ini tidak dikira dalam 5 takbir rakaat yang kedua itu. Barulah kita takbir 5 kali dan tasbih 4 kali. Umpamanya Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Untuk takbir yang kelima, tidak perlu lagi bertasbih. Umpamanya Allahu Akbar, terus saja membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai akhir. Untuk makmum yang datang lambat yang disebut sebagai masbuk, umpamanya dia datang ketika imam sudah bertakbir, yaitu takbir yang awal itu, dan dia sempat mengikut imam ketika imam takbir yang ketiga. Bila dia ikut imam takbir yang ketiga, untuk dirinya sendiri baru 1. Imam untuk takbir yang keempat, untuk dirinya sendiri baru 2. Imam takbir yang ke-5 bagi dirinya yang ketiga. Imam bertakbir yang ke-6 bagi dirinya yang ke-4. Dan imam mengakhirkan takbir rakaat yang pertama 7 kali yang ke-7 bagi dirinya baru 5. Ketika itu tidak perlu lagi dia menambah 2 lagi takbir. Sebab innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Habis saja takbir imam, sebab beliau imam, kita tak perlu lagi untuk tambah 2 takbir yang kita tertinggal tadi. Ikut saja imam. At-tabi'u tabi'un. Kita yang mengikut ini makmum, kena mengikut apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun kita tidak cukup takbir untuk 2 kali lagi. Tidak. Sebab ini adalah sunat hay'ah. Imam sudah pun memulakan rukun qauli membaca suratul Fatihah, cukup sahaja kita dengan yang dibutuhkan. Sekadar sedikit panduan untuk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah, salat, sunat, hari raya Aidilfitri kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara amalan yang sewajarnya kita isi untuk menghidupkan malam Aidilfitri malam ini, kata ulama, membaca bacaan-bacaan yang tertentu. Pertama sekali, membaca Ya Muhaimin 145 kali. Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin, Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin, Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin. Baca begitu lebih elok, digembarkan 2-2 supaya kita tidak terasa letih. 145 kali. Yang kedua, membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dibaca 3 kali. Seterusnya membaca Astaghfirullah. Setakat tu je. 99 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. 99 kali. Untuk mohon maaf, 999 kali. 999 ya. Untuk yang ke 1000 dibaca Astaghfirullahalazim,
alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih sekali. Boleh? Astaghfirullah 999 kali. Kali yang terakhir penutup yang ke-1000. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selesai. Nah, lebih banyak lebih bagus sebenarnya, tapi kita ulama bagikan jumlah sebegitu supaya kita boleh pula beramal yang lain pula. Sebab banyak lagi amalan yang boleh kita kongsikan. Seterusnya membaca subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Seterusnya membaca la ilaha illallah 1000 kali. Bunyi macam ribu-ribu, tapi kalau kita amal tak lama mana hadirin. Naam. Kemudian setelah habis 1000 kali la ilaha illallah, tutupkan dengan Allahumma thabbitna bil qawli thabit. Ya Allah, tetapkanlah kami dengan perkataan yang tetap. Apa dia? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dapat kita sebut la ilaha illallah. Seterusnya bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Sekali baca 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. 2. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Dibaca 40 kali. Kemudian dibaca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahyaha wa aslih lana al-a'mala fid dini wad dunya. Artinya ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Ahyil quluba, hidupkanlah hati-hati, tahyaha, engkaulah yang menghidupnya. Wa aslih lana al-a'mal, dan perbaikilah amalan-amalan kami fid dini wad dunya, di dunia dan di dalam agama dan dalam dunia ini. Baca 18 kali. Ini daripada para alim ulama. Nah, yang kita sebutkan ini tidak ada daripada Quran, bukan juga daripada hadis, tetapi Quran dan hadis tidak pula melarangnya, bermakna boleh dilakukan. Kenapa bilangan-bilangan yang kita sebutkan ini? Ini namanya tajribah. Para alim ulama mungkin mereka mendapat ilham rabbani daripada Allah, ataupun mereka bermimpi yang baik-baik dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Bila mereka buat jarraba, buat lagi yujarribu, jarraba, yujarribu, jarraba, yujarribu, tajriban, akhirnya dengan bilangan yang mereka buat itu jadi mujarrab. Sebab tu yang istilah perkataan mujarrab, asalnya perkataan jarraba, yujarribu, tajriban, buat berterusan, buat. Itulah antara hikmah kenapa kita mengamalkan dengan bilangan-bilangan tertentu tidak salah. Hadirin, seterusnya mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni bila waktu masuknya tu. Tadi kan kita mandi waktu maghrib. Itu belum lagi, itu mandi biasa je tu. Untuk menguatkan badan. Untuk mandi sunat hari raya, waktunya masuk bila tengah malam nanti. Bila tengah malam nanti mandi sekali lagi lah. Tapi mandi kali ini mandi sunat hari raya. Walaupun paling afdal untuk kita mandinya nanti. Bila pagi esok, lepas subuh, mungkin dalam setengah jam sebelum kita nak solat hari raya, kita nak pergi keluar ke masjid surau tu kan, waktu tu kita mandi. Itu lebih elok. Tapi ini kita mandi tengah malam ni untuk menyegarkan badan, bertambahkan lagi. Baik. Ketika mandi tu, apa lafaz niatnya? Ada lafaz niatnya, nawaitul ghusla min yaumi idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi untuk mandi hari raya Aidil Fitri sunat kerana Allah Ta'ala. Kalau tak pun pakai bahasa Melayu pun tak apalah. Mandi malam nanti lepas pukul 12 ataupun lebih sikit, ya Allah, aku mandi sunat hari raya, cukup kerana Allah Ta'ala. Baik, dan malam-malam ini kita kerjakan solat-solat sunat, solat tahajud, solat taubat, solat tasbih jangan tinggal hadirin. Solat tasbih jangan tinggal. Akan diampunkan dosa kecil yang dahulu, yang dibuat dengan sengaja, tak sengaja, dibuat openly, secretly, ya Allah, semuanya diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini khusus solat ini diajar oleh Nabi SAW kepada
pak saudara Nabi, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Cuma diingat, macam malam ni kita lakukan dengan 4 rakaat dengan 2 salam. Kalau siang hari boleh tak? Boleh, tapi 4 rakaat 1 salam. Baik. Solat hajat, yang itu dirujuk dalam kitab-kitab fiqh yang menunjukkan ataupun yang memberi tunjuk ajar macam mana nak mengerjakan solat-solat sebegini. Dan banyakkan berdoa dan bermunajat dan lakukan apapun amalan-amalan kebaikan malam ini. Tujuan kita sebutkan ini, kita pelbagaikan amalan. Kalau mungkin tengah solat rasa mengantuk, kita rehat sekejap, baca Quran. Bila rasa baca Quran rasa mengantuk, rehat sekejap, zikir dulu. Kemudian rehat sekejap, baca kitab dulu. Pelbagaikan. Supaya sepanjang-panjang malam itu, kita tidak tidur. Pakatlah dengan isteri, dengan anak-anak kita. Maksudnya sebolehnya, kalau tidur pun tidur duduk. Bila tersengguk-sengguk, paling kurang kita tidak lena sangat. Kalau atas tilam tu takut nanti kita sayang hadirin, sebab kita tak tahu lagi berjumpa tak kita dengan malam hari raya Aidilfitri tahun depan, insya-Allah, mudah-mudahan dan seterusnya ya. Jadi gunakan peluang ini. Alhamdulillah, selesai di bahagian yang pertama, kita bicarakan amalan-amalan untuk mengisi dan membangunkan malam hari raya. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua pula, iaitu amalan pagi raya. Esok harinya, hari Ahad, Alhamdulillah, apa yang kita kena buat? 1. Selepas solat subuh tu memang sudah kita lakukannya. Selepas solat subuh, baca istighfar ini 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang biasa baca al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, dua-dua boleh. Berapa kali? 100 kali. Al-Allamah Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur menyebutkan bahawa Syekh Al-Wannai mengatakan sesiapa yang membaca istighfar 100 kali selepas solat subuh pada pagi raya esok hari, dosa dalam buku catatannya akan dihapuskan, dosa-dosa kecil, dan dia selamat daripada siksaan Allah pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Sebab Allah muliakan Ramadan, Allah muliakan juga pagi hari rayanya itu. Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi, Masya Allah, mufti pertama Negeri Sembilan, seorang alim, seorang awliya, salah seorang daripada awliya, menulis juga sama fadilatnya dalam kitabnya Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Kemudian mandi sunat hari raya, macam yang malam tadi kita buat, tapi ini kita buat sejurus sebelum kita nak pergi solat sunat hari raya di surau masjid ataupun di lapangan yang paling elok. Kalau tidak di masjid pun boleh. Kita dalam tempoh PKP ni tak gaduh manalah pasal kita sembahyang dekat rumah. Jadi katalah setengah jam sebelum nak sembahyang tu kita mandi dengan niat tadi tu, malam macam niat malam tadi. Ingat lagi, nawaitul ghusla min yaumi Aidil Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Melayu, sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. 6. Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta' menyebutkan anna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mandi pada hari raya Aidil Fitri sebelum keluar menunaikan solat. Baik, mari kita lihat catatan sunat mandi hari raya kepada perempuan walaupun sedang haid, walaupun sedang nifas. Yang penting mandi itu, sebab ni bukan mengangkat hadas ni, tidak, mandi sahaja, nak mengambil barakah pagi hari raya ini. Dan orang yang tak pergi solat, tetap sunat juga mandi. Kemudian memakai pakaian yang paling baik, paling cantik, walaupun tidak baru. Dia beza dengan hari Jumaat. Hari Jumaat usahakan pakai pakaian berwarna putih macam saya ni, walaupun tidak baru. Berbeza dengan hari raya Aidil Fitri. Sunat pakai yang baru, yang cantik, yang lawa, walaupun tidak putih. Boleh? Kita ulang balik, untuk hari Jumaat sunat pakai yang putih walaupun tidak baru. Untuk hari raya Aidil Fitri sunat pakai yang
paling baru walaupun tidak putih. Kalau ada yang barulah, kalau tidak ada yang cantik-cantik. Tanda kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah Azza wa Jalla. Sama ada orang itu nak keluar solat ataupun tidak, sama ada kanak-kanak ataupun orang tua, pakai juga pakaian yang cantik. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumil jumu'ah. Nabi ada jubah khusus yang tak dipakai hari-hari lain, tapi dipakai hanya hari Jumaat dan pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Khuzaimah. Kemudian pakai yang wangi-wangi. Yang wangi-wangi untuk lelaki pakai lebih sikit, perempuan boleh tapi jangan kuat, sekadar sahaja ya. Kalau di rumah tidak mengapa. Ini untuk orang yang pergi keluar solat ataupun tak pergi keluar solat, baik kanak-kanak ataupun orang tua, semua pakai minyak yang wangi itu, tak ada kegembiraan. Ini Islam mengajar kita nak bersama nanti dengan orang ramai di surau masjid, di lapangan, hendaklah kita meraihkan suasananya, jangan bau tak enak, tak elok, baju pun biar kemas. Itu kan Islam mengajar kita bercantik-cantik sebagai tanda bersyukur ke atas nikmat Allah Azza wa Jalla bagikan. Baik, untuk Aidil Fitri sunat makan sebelum kita pergi solat. Walaupun kita solat di rumah, insya-Allah nanti esok makan dulu sikit. Nak bezakan, insya-Allah nak bagi tahunya, ini dah tak puasa dah. Nak puasa pula, puasa 2 Syawal pula. Jadi biar ada gap. Itu satu. Nak membezakan, kita pun telah selesai puasa Ramadan. Ini hari ini wajib kita makan. Malah siapa yang berpuasa tak sah. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, satu, nak membezakan hari puasa dengan tidak. Yang kedua, kita nak bersegera membuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan Allah suruh perintahkan hari ini melalui hadis Nabi, tak boleh makan. Kita tak hari ini tak boleh puasa, kita tak puasa dengan kita makan. Maksudnya bersegera kita lakukan itu. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat untuk solat hari raya pada hari raya Aidil Fitri sehingga baginda makan dulu. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'. Tapi untuk Aidil Adha Nabi tak makan dulu sehingga balik daripada nanti solat baru Nabi makan. Fa ya'kulu min udhiyatihi, dan Nabi makan daripada sebelihan-sebelihan itu, dimasak baru Nabi makan. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Baik. Sunat memakan tamar, buah tamar dengan bilangan ganjil. Buah tamar. Kalau ada rutab lah buah kurma yang muda tu. Kalau tidak, buah tamar yang biasa kita makan itu. Tapi makan dengan bilangan ganjil. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya untuk solat sunah hari raya sehingga baginda makan beberapa biji tamar. Makan dulu. Nabi makan, kan sunat makan sebelum keluar hari raya kan. Dan Nabi makan buah tamar. Kita janganlah makan berat sangat. Makan rendang campur murtabak tu dia nak pergi sembahyang. Kenapa? Ini nak tunjuk beza dengan kita puasa tu saja. Nabi makan beberapa biji tamar. Baik. Wa ya'kuluhunna witran. Nabi memakannya dengan bilangan ganjil. Di sini paling kurang Nabi makan 3 sebab tamarat jamak paling kurang 3. Sebab tamrun sebiji tamar, tamarani 2 biji tamar, tamarat beberapa biji tamar, paling banyak 3. Kalau bilangan ganjil paling banyak 3. Kalau lebih banyak itu tak terkira lah. Baik. Kalau tak ada buah tamar, habis dah bulan Ramadan, makanlah apa-apa pun tak apa juga. Ya, tapi paling sunnah makan buah tamar. Petang ni kalau dah habis, eloklah beli buah tamar sebab kita nak amal sunnah Nabi. Tuan-tuan, kita makan buah tamar esok ni,
katalah 3 biji seorang, dengan niat nak ikut sunnah Nabi, pahalanya seperti mati syahid satu. Sekali mati syahid. Ini hadis. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir kefasadan sudah banyak berlaku, sunnah tidak diindahkan lagi, maka baginya pahala satu mati syahid. Ya Allah, pahala tu 3 biji tamar je. Hadis yang lain, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang pegang betul-betul dengan sunnahku di akhir kefasadan umat, maka baginya pahala 100 mati syahid. Ya Allah, kalau tak dapat 100 pun dapat satu, itu pun dah banyak dengan hanya makan 3 biji tamar. Tapi ketika makan niat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sementara kita nak solat sunat hari raya, apa yang perlu kita buat? Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur menyebutkan Syekh Az-Zuhri. Ini dikatakan hadis mauquf, ya. Naam. Syekh Az-Zuhri menyebutkan, menganjurkan membaca 400 kali. Apa yang dibaca 400 kali? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 400 kali. Semula, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 400 kali sebelum sebelum kita solat sunat hari raya. Naam. Baik. Kemudian amalan ini disebutkan juga oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi dalam kitabnya Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Pahalanya sangat besar sekali. Disebutkan juga di dalam kedua kitab ini, ketika membacanya itu 400 kali itu, maka kita niatkan untuk disedekahkan pahalanya itu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagus juga dibaca sebegitu. Diniatkan sebegitu. Baik, mari kita lihat. Yang penting kita baca 400 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 400 kali sementara nak menunggu solat itu. Baik. Sebab itu kalau boleh datang solat awal. Kalau di rumah setengah jam tu kita dah standby supaya kita dah dapat baca. Kalau dah 1 jam lagi bagus, elok-elok 400. Sebab kalau dah solat tak dan lagi lah amal 400 ni. Kena amal hadirin, ya. Kalau rasa-rasa mungkin tak berapa nak dan 400 tu kan, tak apalah, lepas subuh tu boleh terus baca. Katalah khatamkan sampai 300 ke, nanti sebelum menunggu nak solat sunat Aidil Fitri, khatamkan 100 kali lagi. Gitu, ya. Sebab ni agak panjang ni bacanya ni. Baik. Menunaikan solat sunat hari raya, Imam Nawawi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat sunat hari raya, dan sepakat umat mengatakan ia sunnah. Bila ditunaikannya tu, di rumah nanti tolong diingat ini, bila waktu syuruk. Kena tahu dulu waktu syuruk. Waktu syuruk nak tahunya, waktu keluar matahari tu mudah saja. Bila waktu subuh. Waktu subuh tu panjangkan 1 jam 20 minit. Tu waktu syuruk lah tu. Kemudian jangan solat dulu. Tunggu 16 minit ataupun tunggu 17 minit. Waktu tu dah boleh dah sembahyang sunat hari raya. Boleh, ya? Semula nak sembahyang sunat hari raya, tak perlu tunggu radio pun tak apa. Tapi kalau dah ada dalam radio ataupun dalam TV bagi tahu lebih baik. Kalau tidak, macam mana? Kena tahu waktu solat subuh. Saya ambil mudah-mudah saja nak menghitungnya. Katalah solat subuh tu masuk pukul 6. 1 jam 20 minit daripada waktu subuh ni akan keluarlah matahari. Ini namanya waktu syuruk. Tunggu 16 atau 17 minit, maka barulah kita solat sunat
Aidil Fitri. Baik. Sunat secara berjamaah, kalau tidak seorang-seorang pun boleh juga. Tolong diingat beberapa perkara. Tanbih. 1. Rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Bukan 7 kali takbir, 7 kali tasbih, tak. 5 kali takbir, 5 kali tasbih, tak. Begini nah. Contohnya saya jadi imam. Usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah dahulu. Allahu Akbar kabira sampai habis. Wa ana minal muslimin. Habis barulah takbir. Takbir ni dikira 1 kali. Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7. Ini yang ke-7 ya. Allahu Akbar. Jangan tasbih lagi. Terus sahaja. Ini yang ke-7. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun lebih sunat, baca a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang katanya 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Selain daripada takbiratul ihram. Rakaat kedua pula 5 kali takbir selain takbir intiqalat. Kan kita naik daripada bawah ya. Kita pun duduk istirahat naik. Allahu Akbar. Berhenti sekejap. Barulah takbir pertama. Allahu Akbar. Jangan disambung terus. Jangan begitu. Berhenti dulu. Barulah Allahu Akbar 1. Sampai 5. Allah. Tasbih tadi ya. Setiap kali takbir, tasbih. Takbir, tasbih. Ini takbir yang kelima. Allahu Akbar. Jangan tasbih lagi. Sebab terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul Fatihah. Boleh diingat hadirin. Rakaat pertama 7 kali takbir selain daripada takbiratul ihram dan 6 kali tasbih. Rakaat kedua 5 kali takbir selain daripada takbir intiqalat dan 4 kali tasbih. 1. Yang kedua, tolong diingat, siapa yang jadi makmum? Katalah kita masbuk. Takbir yang kita tinggalkan itu, setelah habis imam takbir, lengkap takbir imam, kita masih lagi beberapa takbir yang kita tertinggal tadi, jangan takbir lagi. Saya bagi contoh. Saya masbuk, kemudian saya ikut imam rakaat yang pertama. Imam takbir untuk takbir yang ketiga contohnya. Bila imam takbir yang ketiga, saya baru 1 kan? Imam takbir yang keempat, saya baru 2. Imam takbir yang kelima, saya baru 3. Imam takbir yang ke-6, saya baru 4. Imam takbir yang ke-7, saya baru 5. Ada berapa lagi saya tertinggal? 2 yang tertinggalkan. Ketika imam telah habis takbir dan baca suratul Fatihah, jangan kita takbir lagi. Kerana sudah cukup sahaja, sebab kita ni kan mengikut imam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikut. Imam kan dah takbir lagi kerana dah cukup 7. Kita baru 5, jangan takbir lagi sebab imam sudah baca untuk rukun qauli suratul Fatihah. Kita cukup dah 5 itu. Boleh hadirin, jangan kita pederah seorang dia. Allah 2 tambah 2 lagi. Jangan. Kalau dah terbuat tahun-tahun dulu, itu dimaafkan sebab kita baru tahu. Jadi kaedahnya, mana-mana takbir yang kita sempat bersama dengan imam, itulah sahaja takbir kita. Tak perlu ditambah lagi. Baik. Mari kita lihat untuk musim PKP ini, solat sunat Aidil Fitri boleh didirikan di rumah masing-masing secara berjamaah. Sunat melakukan khutbah hari raya. Jika tidak dilakukan, maka tidak mengapa. Kita di rumah, Allah kata duk biasa pi dengar khutbah ni, kita pula berkhutbah. Baca apa tak tahu. Walhal kita kan dah ada panduan-panduannya. Kalau kita yakin buatlah ya, kalau tidak dan takut salah, tak mengapalah kita tidak buat. Tapi kalau dibuat lebih baik. Sunat juga solat sunat Aidil Fitri untuk sesiapa yang duduk seorang di rumah. Dia seorang-seorang aja. PKP kan, tak boleh keluar rentah negeri. Ataupun dia berdua tapi isteri dia uzur.
Dia seorang tinggal. Jadi dia pun sembahyang sunat juga walaupun seorang diri. Pergi solat dan balik dengan berjalan kaki melalui jalan yang berbeza. Dan kalau boleh, jalan pergi itu lebih jauh daripada jalan balik. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana yaumul 'idin khalafat tariq, adalah Nabi pada hari raya sallallahu alaihi wasallam baginda menggunakan membezakan jalan pergi dan balik dengan jalan yang berbeza. Jalan pergi lebih jauh daripada jalan balik. Kenapa? Bila pergi lebih jauh dan banyaklah pahala kita. Gitu. Baik, apa hikmahnya? Pahala pergi menunaikan solat hari raya Aidil Fitri lebih besar daripada pahala balik. Baliklah tak ada apa, tapi kalau pergi kan nak solat, pahala lebih besar. Kedua-dua jalan tersebut akan menjadi saksi pada hari kiamat atas perbuatan baik seseorang. Allah menyebut dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dalam surah Az-Zalzalah ayat yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini bertanya dengan sahabat, kamu tahu tak apa dia yang diceritakan bumi itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha an taqul amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha qala fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya khabarannya ialah ia menjadi saksi bumi tadi itu terhadap semua perbuatan hamba yang lelaki atau perempuan dengan apa yang telah mereka lakukan di atas bumi itu. Dengan katanya dia telah melakukan begini-begini pada hari begini-begini, hari itu hari ini. Ya Allah, kalau kita dengar ni takut kita nak buat benda yang tak elok. Tapi kita akan berusaha buat yang baik-baik sebab semuanya akan jadi saksi nanti. Masya Allah. Tidak, maksudnya apapun kebaikan, hatta kalau kita pergi ziarah orang tua, membantu orang, pergi ke majlis ilmu dengan berjalan kaki ataupun berkenderaan, semuanya menjadi saksi nanti semua tempat yang dilalui itu. Ya Allah. Baik. Kenapa kita pakai jalan pergi dan jalan balik berbeza? Dapat memberi sedekah kepada fakir miskin yang ditemui di jalan. Jalan pergi kan lain, sini kan lain, jumpa orang ataupun kanak-kanak ataupun orang yang miskin, boleh kita bagi sedekah. Jika dia termasuk di kalangan ulama, maka masyarakat boleh bertanya tentang hukum hakam agama kepadanya. Manalah tahu dia seorang yang alim, maka dia jalan sini, dia berjalan kaki contohnya, orang tahan dia, Tuan Syekh nak tanya soalan begini, mungkin terbuku di fikirannya 20 tahun, susah hati dia. Tanya dengan Tuan Syekh, hari itu juga dia dapat pencerahan, alhamdulillah, cerah setelah menunggu 20 tahun. Mungkin gitu ya. Itulah dia keberkatan orang-orang yang soleh, para alim ulama ini. Yang seterusnya iaitu untuk menzahirkan syiar-syiar Islam. Kan kita berjalan, kan bertakbir tu, bila pergi solat kan bertakbir, itu syiar Islam. Balik nanti kita tak bertakbir dah ya, tapi kita bawa pakaian Islam, akhlak Islam, itu syiar-syiar Islam di situ. Seterusnya bersalam-salaman dan bertegur sapa dengan sesiapa sahaja yang dijumpa di kedua-dua jalan yang berbeza tu. Lagi berbeza jalan, lagi banyak orang kita jumpa, lagi ramai orang kita jumpa. Di samping dapat menziarahi sanak saudara dan rakan taulan untuk menghubungkan dan mempereratkan tali silaturahim. Sunat juga pergi dan balik dengan berjalan kaki. Kenapa? Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat solat hari raya dengan berjalan kaki dan balik juga dengan berjalan kaki. Hadis ini riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Bertakbir daripada rumah menuju ke tempat didirikan solat sunnah hari raya. Takbir dalam kereta pun takbir. Al-Imam Az-Zuhri meriwayatkan secara mursal. Maaf tadi saya pernah sebut mauquf. Ini secara mursal sebenarnya ya, iaitu tabi'in meriwayatkan terus kepada Nabi. Kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla.
Nabi SAW keluar untuk menunaikan solat pada hari raya Aidilfitri sambil bertakbir sehingga sampai di tempat solat. Wa hatta yaqdiyas salatu, hatta yaqdiyas salata, sehingga solat nak didirikan. Nak didirikan ni Nabi bertakbir lagi. Fa idza qadas salata, apabila mendirikan solat, imam tu mendirikan solat, kan Nabi mendirikan solat, maka tak ada takbir lagi, qata'at takbir, maka berhentilah Nabi bertakbir. Hadis riwayat Imam Ibnu Syaibah dalam Al-Musannaf. Hadis ini hadis mursal, tetapi banyak syawahidnya menyebabkan hadis ini boleh dipakai. Doa pada hari raya Aidilfitri. Doa ini saya dapat daripada kitab guru kami Al-Kunuz Al-Hasina fi Ada'iyah fil Ada'iyah Al-Thamina. Ini karangan guru kami Al-Habib Muhammad Amin Ibn Adrus. Panjang sekali hadirin. InsyaAllah nanti kita akan paparkan bacaannya. Itu panjang, saya tak baca ya. Pada saya ni ada 2 muka surat. Jadi baca ya man yarhamu man la yarhamuhul ibad sampai akhir tu panjang. Baik. Saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Terutama sekali kita dengan ayah ibu, kalau ada lagi adik-beradik, saudara mara, kerabat, rakan taulan dan sebagainya. Memaafkan. Kita mohon maaf dan kita maafkan orang lain juga. Mengucapkan ucapan yang baik, boleh bila masuk sahaja waktu maghrib petang nanti, kita buka puasa nanti, kita bolehlah mengucap selamat hari raya. Kalau itulah yang kita hafalnya tu. Tapi paling bagus ikut apa yang disebutkan oleh Sayyidina Jubair bin Nufair, mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza iltaqaw yawm al-Aid fa yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjumpa pada hari raya, sebahagian mereka mengucapkan pada sebahagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Imam Ahmad mengatakan wala ba'sa an yaqula ar-rajulu lir-rajuli yawm al-'id, tidak mengapa kalau seorang mengatakan pada seorang yang lain taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Boleh juga taqabbalallahu minna wa minkum, boleh juga. Ataupun Aid Mubarak, selamat hari raya yang diberkati Allah, ataupun minal aidina wal faizin. Kan ada lagu tu macam mana tak tahu. Minal aidina wal faizin. Lagu tu. Maaf suara tak sedap. Semoga kita tergolong di kalangan orang yang kembali kepada Allah, iaitu bertaubat dan orang yang berjaya. Ataupun boleh kita baca sebut kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun, sepanjang masa, sepanjang tahun kamu berada dalam kebaikan. Ataupun yang paling masyhur di Malaysia kita ni apa? Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Maksudnya saya mohon maaf apa yang pernah saya buat kesalahan daripada zahir dan batin. Baik, apapun yang baik-baik silakan. Bersedekah kepada fakir miskin, kita buat dalam angpau tu kan, sampul tu kan, bagi dengan kanak-kanak tu, niat untuk bersedekah, maka dapatlah pahala bersedekah. Baik, mari kita lihat bacaan, 2 bacaan dan diniatkan pahalanya kepada seluruh muslimin dan muslimat. Yang 400 tadi tu, itu untuk diri sendiri, tapi yang ini kita baca 2 bacaan ini, kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. 1, subhanallahi wa bihamdihi, baca 100 kali, kata Syekh Al-Wannai. Kalau Syekh Al-Fashni baca 300 kali. Jadi paling bagus kita ambil apa? Paling bagus kita ambil 300 kali. Dia ada 2 pendapat ulama ni. 1, Syekh Al-Wannai kata 100 kali. Kalau Syekh Al-Fashni 300 kali. Kita ambil 300 kali lepas sembahyang, baca 300 kali, niatkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pahalanya ahli kubur akan memohon supaya Allah merahmati orang tadi dan mengurniakan dia syurga. Ahli kubur minta doa pada Allah sebab sampai pada ahli kubur dan mereka dapat manfaat. Dan juga siapa yang baca 300 kali
dan dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, Syekh Al-Fashni mengatakan 1000 cahaya akan dimasukkan ke dalam setiap kubur dan 1000 pahala akan masuk dalam kuburnya kalau dia meninggal nanti. Masya Allah. Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi sebut juga benda yang sama, fadilat yang sama dalam kitabnya Tuhfatul Awtan wa Al-Ikhwan. Kemudian menziarahi kubur orang tua dan kaum kerabat. Nah, dalam fatwa Al-Azhar disebutkan, boleh saya bacakan fatwa ini ya. Wa min huna, dan daripada di sini, dalam fatwa Al-Azhar jilid yang ke-8 muka surat 391 disebutkan, wa min huna, daripada sini, na'lamu anna ziyaratan nas lil maqabir aqiba salatil Aid, perbuatan orang ramai yang menziarahi kubur pada hari raya Aidilfitri, in kanat lil maw'izati wa tadhakkuri man matu wa kanu ma'ahum fil ayat yuna'amuna bihayatihim, iaitu untuk mengambil iktibar dan ingatan kepada orang yang sudah meninggal dunia dulu ketika masih hidup, mereka bersama-sama bergembira bersama dengan mereka itu. Di samping wa talabur rahmati lahum bidu'a, mendoa pada Allah supaya rahmat turun pada mereka, fala ba'sa bidzalika abada, tak mengapa sampai bila-bila pun. Alhamdulillah, fatwa ini daripada fatwa yang berauthority, itu fatwa Al-Azhar. Sebenarnya sebahagian salaf pun juga pernah buat sebegini. Kenapa disebutkan oleh Atha' ibn Sa'ib mengatakan, sallaitul fajra fi hadzal masjid fi yaumil fitri, aku solat subuh pada hari raya Aidilfitri di masjid ini, fa idza Abu Abdurrahman wa Abdullah ibn Ma'qil, dua orang ulama hadis iaitu Abdurrahman dan Abdullah bin Ma'qil ada di situ. Falamma qadayna salah, ketika kami dah habis solat sunat Aidilfitri, kharaja, keduanya pun keluar, wa kharajtu, aku ikut sekali, ma'ahuma, keduanya, ilal jabanah, pergi ke kubur. Maksudnya boleh. Ini tabi'in ni, Masya Allah, kita pun ikut juga. Hadirin, paling bagus bila kita pergi kubur baca Quran, baca Yasin, tu paling bagus. Niatkan hadiah untuk ahli kubur yang kita ziarah tu dan seluruh ahli kubur kat situ dan seluruh orang muslimin yang muslimat yang meninggal dunia. Kalau tak dan, bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. Itu disuruh oleh para alim ulama. Naam. Kemudian di pagi raya menziarahi sanak saudara, kaum kerabat, rakan taulan sesama Islam, dapat kita mohon maaf dan bergembira dan meraihkan mereka semua. Sudi rumah mereka dihadirina, cuma kita akur pada pemerintah kita untuk kita kalau tidak perlu untuk ziarah untuk masa begini tidak mengapa dulu. Kalau orang tu mungkin tak buat open house, kita pun faham, dan kita sendiri juga sebegitu, orang lain pun faham juga. Nah, dengan situasi sebegini supaya kita dapat tolong sama-sama untuk tidak tersebarnya virus yang sudah ada sekarang ini. Itulah hadirin sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan untuk mengisi malam hari raya, insya-Allah malam ini dan esok harinya pagi hari raya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang dapat menggunakan masa mengisinya dengan amal-amal kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.